Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Jelas insya-Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Jadi kita mula kelas kita pada malam ini di Malaysia dan pada petang hari ini di Jordan dengan Tauqitul Urduni dengan membaca umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita bersua lagi pada malam ni, dan malam ni merupakan malam yang terakhir untuk kelas kita, kelas Mata Dunia. Dan insya-Allah jika ada permintaan daripada pelajar-pelajar untuk kelas yang lain, jadi insya-Allah Ustaz akan cubalah buat. Sebabnya sekarang ni Ustaz hanya memberi tumpuan kepada membetulkan ataupun menilai artikel ataupun jurnal-jurnal yang dihantar kepada majalah-majalah yang tertentu. Dan Ustaz juga ada pelajar baru ni dah habis pelajar PhD daripada Jordan, masih ada 5 orang lagi. Dan masa tu mungkin adalah 1 jam ataupun 2 jam dalam seminggu masa yang kosong. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan habiskan poin utama dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dan insya-Allah pada malam ni Ustaz bagi beberapa panduan yang lain untuk pelajar mengenali sistem buku dan sebagainya. Dan saya cuba share sekarang ni. Semua dah boleh lihat ya? Boleh Ustaz. Okey, kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. InsyaAllah kita akan habiskan bab tawadhi' dengan memulakan dengan bab seterusnya iaitu babul badal. Babul badal makna apa? Iza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami' i'rabi wa huwa arba'atu aqsamin: badalu syai' min asy-syai' wa badalu al-ba'd min al-kull wa badalu istimal wa badalu al-ghalab. Jadi di sini badal adalah kita menggantikan isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Maksudnya kita menggantikan, maksudnya bukan ganti ni, maknanya kita menjelaskan lagi lah. Ganti ni mana seolah-olah macam benda tu tak guna kan yang bahagian utama kan. Jadi kita menambahkan lagi penjelasan dari segi makna. Cuma yang gantinya sebenarnya adalah badal ghalab lah. Mana kita tersilap cakap kemudian kita ganti perkataan yang lain, perkataan yang sepatutnya. Jadi badal ni mengikutlah jika ketika rafaq, ketika nasak, ketika jar. Dia terbahagi kepada 4 iaitu badal syai' minal syai' ataupun dinamakan juga badal kull minal kull. Badal ba'd minal kull, badal istimal dan badal ghalab. Ada 4 jenis badal, 3 berada dalam percakapan dan penulisan
Yang keempat ni hanya pada percakapan sahaja, badal ghalat. Dalam penulisan, jadi pada zaman sekarang atau zaman dahulu, penulisan ni kita tulis, kita boleh ubahlah, kita boleh tukar. Kita boleh padamkan dan kita boleh ganti dengan perkataan yang lain. Cuma dalam percakapan ni kita tersilap cakap, maka kita sukalah nak undur. Terlajak kata tidak boleh diundur lagi. Jadi kita gunakan badal ghalat lah sebagai ganti. Contohnya, qama Zaidun akhuka. Jadi ini adalah contoh bagaimana badal kul minal kul. Di sini Zaidun adalah fa'il, akhuka adalah badal. Jadi Zaid adalah adik-beradik kita. Siapa dia Zaid? Adik-beradik kita. Jadi adik-beradik awak, nama dia Zaid. Zaid siapa? Adik-beradik awak. Itulah maksud dia. Maksudnya keseluruhannya adalah sama. Berbeza dengan badal ba'd minal kul, akaltu warifa sulsa. Saya makan roti. Tapi kita makan roti ni berapa? 1/3 sahaja. Jadi bukan kita makan semua sekali roti, kita makan 1/3 sahaja daripada roti tersebut. Jadi akaltu asalnya akaltu sulusa al-gharifi. Maknanya kalau kita tukar ayat jadi ayat biasa tanpa menggunakan ayat badal, tidak ada masalah. Kita boleh tukar akaltu sulusa al-gharifi. Tidak ada masalah, maknanya ayat tu betul juga. Cuma di sini nak beritahu kepada kita bahawasanya jika kita indahkan lagi ayat, mana orang tengok kalau kita pandailah bab badal ni, maka kita gunakan bahagian badal. Akaltu al-gharifa sulusah, maknanya 1/3. Ini dinamakan badal ba'd minal kul. Al-gharifa yang adalah keseluruhan, tapi kita ganti, kita perlukan hanyalah 1/3, sebahagian saja. Sebab tu al-ba'd sulusah di sini. Yang ketiganya badal istimal. Badal istimal ni bukan ada pada tempat, pada jasad sesuatu, tapi dia adalah benda sampingan. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmu. Maksudnya ilmu Zaid memberi manfaat kepada saya. Kita boleh tukar jadi ayat biasa, kita kata nafa'ani ilmu Zaidin. Nafa'ani ilmu Zaidin. Tidak ada masalah. Cuma kita nak gunakan badal. Badal istimal. Zaidun dengan ilmu Zaid. Jadi Zaidun ni orang, zat. Ilmu ni benda yang di luar daripada jasad Zaid. Ilmu dia. Kalau kita kata nama nafa'ani ainu Zaid ke apa semua sekali, yang tu tidak dikira lah, sebab dia bukan istimal. Istimal ni makna kandungan lah, bukan zat sesuatu. Kemudian yang keempatnya, ra'aitu Zaidan. Mana kita tengok daripada jauh, tengok daripada jauh, kita nampak macam orang, macam ke Zaid. Daripada jauh ni, daripada katalah sebatu ke, 1 kilo ke, 1 kilometer tu. Rupa-rupa sampai dekat tu, Al-Farasa. Ra'aitu Zaidan Al-Farasa. Rupanya kita tengok kuda. Tengok dia daripada jauh, nampak ingat tu macam orang berjalan. Wah, rupanya kuda lah. Bila sampai dekat dengan kita ada Allahu Akbar. Al-Farasa rupanya. Yang ni dalam percakapan sahaja. Jadi kita mahu apa? Takut ra'aitul farasa. Ataupun kita tersilap cakap. Mana nak kata saya lihat al-faras. Faghalibta fa'abdalta Zaidan minhu. Kadang-kadang ni dalam kesilapan kita nak cakap tentang kuda. Kemudian kita salah cakap. Kerana kita sebut Zaid. Sama ada dua kefahaman lah. Sama ada dia tengok daripada jauh ataupun dia memang tersilap cakap. Ini adalah gambar rajah macam mana rajah ini menunjukkan pembahagian badal aqsamul badal terbahagi kepada 4. Badal syai' min syai', badal ba'd min al-kull, badal istimal, badal ghalat. Jadi badal ghalat ini hanya pada percakapan sahaja. Okey, bagaimana kita nak i'rab badal ni? I'rabnya lepas daripada sempurna ayat, kita akan tengoklah qama Zaidun ni, mana sebagaimana i'rab yang kita belajar sebelum ni. Cuma kita fokus di sini adalah pada perkataan akhuka. Akhuka badal kul minal kul. Kita akan sebut macam itulah. Badal kul minal kul. Marfu'un wa alamatu rafi'i al-waw li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasil mabni ala fathi fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Jadi i'rab dia hanyalah perkataan itu sebagai badal.
Badal kul minal kul. Jadi dalam badal ni kita biasa sebut lah. Sebut keseluruhannya. Bukan kita sebut badal saja, kita kata badal apa? Badal kul, badal ba'd minal kul, badal istimal ataupun badal ghalab. Kemudian barulah kita buat tanda i'rabnya. Kondisinya marfu'. Kemudian barulah kita letak tandanya iaitu al-waw. Alamat rafa'nya adalah waw. Kerana apa? Kerana asma'ul khamsah. Okay, akaltu gharifa sulusah. Jadi perkataan sulusah lah kita fokus pada mana ni? Badal ba'du minal kul mansub wa alamatu nasbi fathatun zahiratu ala akhir wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhaf ilaihi. Jadi di sini kita fokus kepada perkataan sulusah. Bagaimana i'rab al-gharif? Al-gharif tu i'rab macam biasa. Itu sini dalam kedudukan maf'ul bih mansub. Maf'ulun bih mansub. Jadi ayat ni telah sempurna, tetapi untuk menyempurnakan apa yang sebenarnya dimakan olehnya, berapa bahagian, kita pun sebut badal. Badal ba'du minal kul. Kalau kita kata akal tu gharifa, maknanya kita makan habis. Kalau kita kata akal tu sulusal gharifi, itu ayat tu betul juga. Tapi kita nak guna ayat badal, kita gunakan ayat akal tu gharifa sulusal. Jadi nampak sikit lah kita belajar ilmu nahwu tu tinggi sikit. Contoh yang ketiganya, nafa'ani zaidul ilmu. Jadi ilmu itu adalah badal istimal. Badal istimal marfu' alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha' dhamirun muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhaf ilaihi. Jadi kita tengok dalam bahagian badal ni, badal ba'd minal kul, badal istimal, dia kebiasaannya ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu ni. Perkataan Zaid sini. Kalau badal kul minal kul, dia pentafsiran saja. Yang tu jaranglah ada. Kemudian kita pergi pada badal ghalab ni, macam mana i'rab ni? Ra'aitu Zaidan al-farasa. Jadi al-farasa badal ghalab. Itu saja. Mansub alamatun nasbi fathatun zahiratu ala akhirih. I'rab sekadar itu saja. Badal ghalab. Tapi macam mana kita nak i'rab kalau dalam percakapan? Jadi dalam percakapan kita tak i'rab lah. Kalau contoh ayat di sini je kita i'rab. Kemudian dalam percakapan, kita biasanya tidak i'rab lah. Kerana orang tu dia membetulkan perkataan dia dan kita tak perlulah i'rab ketika bercakap. Okey, kita habiskan bahagian badal, semua sekali dah habis. Itu adalah apa yang disebut dalam matan Al-Ajumiyah. Jadi Ustaz terangkan di sini secara ringkas sajalah pada malam ni, kerana kita hanya fokus pada matan Al-Ajumiyah. Jadi kita tidak detailkan bahagian badal. Kerana badal ni digunakan tidak banyak lah, tempat-tempatnya tak banyak. Kerana kalau dalam satu petikan tu kita lihat badal tu mungkin ada 3 saja ataupun 4 saja tempat yang menggunakan badal. Dia tak banyak penggunaannya. Kemudian kita pergi kepada tajuk akhir dalam matan Al-Jumiyah, iaitu yang berkait dengan mahfudat. Bahagian isim yang mahfudat, yang majrurat. Al-majrurat. Jadi terbahagi kepada 3. Al-mahfudat sadasatun mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafah wa tabi'un lil mahfud. Jadi mahfud ni bagi yang berbaris, isim yang berbaris bawah, ada 3 jenis. Yang pertama kerana apa? Kerana ada huruf jar sebelum daripada dia. Yang keduanya kerana ada isim di hadapannya dalam bahagian idafah. Maknanya ada mudhaf dan dia adalah mudhaf ilaihi. Kemudian tabi' lil mahfud. Maknanya dia ni mengikut bahagian isim yang berbaris bawah. Jadi yang ni adalah antaranya itulah ataf ke, badal ke, taukid ke. Yang tu yang kita belajar sebelum ni, tabi' ni. Contohnya, bagaimana kita lihat contoh yang mempunyai 3 pattern ni. Contohnya adalah salamtu ala qaidil jaishil muhtaram. Jadi salamtu ala. Bila kita gunakan perkataan salamtu, sallama ala. Sebab tu kita inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sallu ala salam salimu taslima. Ala juga. Jadi di sini kita lihat qaidi ni dia majrur bi harfi jar, didahulukan dengan huruf jar. Yang ni kerana maf'ul dengan huruf jar yang pertama. Kemudian al-jaishi majrur juga. Kenapa? Dengan idhafah, kerana didahulukan dengan isim yang sebelumnya. Al-muhtaram, macam mana kita nak i'rabnya? Muhtaram ni adalah dia di sini kita tak i'rab lagi ni. Kita semua tengok kedudukannya. Kedudukannya adalah bahagian yang ketiga iaitu tabi' majrur. Tabi' bil majrur. Dia mengikut isim yang majrur. Jadi cara nak i'rabnya qaidi yang pertama tadi majrur bi harfi jar. Alamatu jarri kasratun zahiratun ala akhiri wa huwa mudhaf. Kemudian tengok al-jaishi mudhaf ila majrur wa alamatu jarri kasratun zahirah. Kemudian al-muhtaram sifah majrur. Sifatun majrurah wa alamatu jarri kasratun zahiratun ala akhiri. Ataupun kita i'rab sebagai na'at majrur wa alamatu jarri kasrah zahirah ala akhiri. Jadi di sini kita lihat tiga kedudukan, tiga keadaan isim majrur. Yang pertama majrur dengan haraf. Yang keduanya majrur dengan idhafah, ada isim yang didahulukan daripadanya. Dan yang ketiganya dia mengikut isim yang majrur sebelum daripadanya. Itu adalah tiga pattern. Cuma dalam perbincangan kitab-kitab nahwu yang selepas daripada Al-Ajrumiyah ni, syarah dia kalau dia bincangkan bahagian idhafah dia. Bahagian idhafah ni dibincang dengan panjang lebar kerana makna idhafah ni apa? Apa kaitannya? Ada makna lam ke? Ada makna fi ke? Kemudian dibincang juga dengan huruf jar. Huruf jar tu bagaimana keadaan huruf jar? Adakah huruf jar ni menggantikan huruf jar yang lain? Jadi banyaklah perbincangan tu. Jadi panjang perbincangan bahagian idhafah kerana fungsi huruf jar dan kedudukan keadaan idhafah ni. Kemudian dalam kitab Matan Jumiyah, fa ammal mahfudhu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi rubba wal ba fal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya waw wal ba wa ta wa bi mus wa munzu. Jadi semua sekali ini adalah huruf jar kecuali dalam matan ni dia menyebut kata mus dan muzu, dan sebahagian besar ulama nahwu tidak memasukkan mus dengan muzu ni, dia tidak duduk dalam bahagian huruf jar. Dia duduk di bahagian zaraf. Dia adalah isim. Dia bukan huruf. Dia bukan haraf. Dia adalah isim. Okey, kemudian kita pergi kepada contoh. Contohnya atiflu fil baiti. Kita tengok fil baiti bagaimana kita nak i'rab huruf jar. Fi harfu jar mabni ala sukun. Kita sebut haruf jar, dia biasa keseluruhannya adalah mabni. Kemudian rubba rajulin, rubba dia. Harfu jar syabih bi zaid, mabni ala fathi. Jadi huruf jar ni dia seolah-olah dia adalah huruf ziyadah, hampir kepada ziyadah. Yang ni ada segi perbincangan dari segi makna lah. Ini tak detail lah pada malam ni. Aqaltu bil mi'laqah. Bil mi'laqah. Mil'aqah. Yang ni tersebut cakap Jordan. Jordan bil mil'agah. Mi'lagah. Maknanya dia tukar lam dengan ain. Mil'aqah jadi mi'lagah. Amiyah Jordan agama dulu, zaman sekarang tak tahu dah jadi tak lagi. Hazar rajul kal asad. Ni kaf ni dia fokus kepada tashbih. Jadi waw wal qasam, bagaimana cara nak i'rab dia? Waw harfu qasam mabni ala fathi la mahalla lahu min i'rab. Kemudian yang ni banyaklah kita lihat dalam perbincangannya yang berkait dengan wawul qasam ni. Cuma wawul qasam ni ada perbincangan tentang bagaimana ta tu, tallahi, macam mana cara dia, apakah syarat-syaratnya, yang tu didetailkanlah dalam kitab-kitab yang lebih tebal lagi. Kemudian kita lihat pada mus dan muzu. Macam mana cara i'rab? Tadi mus muzu ni ustaz i'rab sini huruf jar mabni ala sukun, huruf jar mabni ala sukun juga. Tapi sekarang ni ada perbincangan bahawasanya mus dan muzu ni adalah isim. Jadi daripada isim dia akan berubahlah ni cara nak i'rab.
Jadi kita i'rab ni sebagai huruf jar kita melihat kepada matan ni lah. Kalau kita tengok kitab tebal dia mungkin masuk dalam bahagian isim. Dia akan duduk dalam bahagian zaraf. Jadi yang ni khilaf di kalangan ulama nahwu. Cuma di sini pendapat Jurmiyah dia kata huruf jar. Dapat ulama nahwu lain kata zaraf. Jadi kita ikut yang ramai lah yang fokus pada zaraf. Kalau zaraf makna kita akan i'rab cara lain lah. Dia tak terang sini cara i'rab. Kemudian kita pergi pada wa amma ma yukhfadu bil idafah fa nahwu qawlika ghulam zaidin wa huwa ala qismain. Ma yuqaddaru bil lam aw nahwu gulami zaidin wa ma yuqaddaru bi min nahwu sawbu qazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin wa ma asbaha dhalik. Jadi di sini dia perbincangan ni adalah perbincangan yang basic lah dalam kitab nahwu, contohnya dalam Syarah bin Aqil dan sebagainya. Dia bincang panjang lah bahagian ni. Bahagian yang berkait dengan idafah ni. Idafah ni kan apa? Isim sandar pada isim ni mesti ada tujuannya. Tujuannya takdir apa? Dia takdir apa? Jadi dia terbagi kepada dua. Ma yuqaddaru bil lam. Maknanya takdir dengan lam. Kau punya apa? Ghulam zaidin. Ghulamu li zaidin. Jadi asalnya adalah perkataan ghulamu li zaidin. Tapi kita nak cepat, kita idafah terus. Kita kata ghulamu zaidin. Jadi asalnya adalah ghulamun li zaidin. Jadi dengan ada tujuan, idafah tujuan apa? Li. Mana hamba itu bagi siapa? Bagi Zaid takdir li. Ada yang ditakdirkan dengan min. Min apa? Sawbu khazin. Pakaian tu dibuat daripada apa? Daripada sutera khazin. Contoh. Khatamu hadidin. Mana cincin tu dibuat daripada apa? Daripada khatamun min hadidin asalnya. Itu cuma kita nak idafah dia, kita nak rekah. Sebab dia adalah umum, kemudian nak rekahnya kita tambah kata saja. Jadi khatamu min hadidin, jadi khatamu hadidin. Jadi sini pandai lekeh lah ni. Sebab cincin daripada besi. Paling murah tu. Biasa cincin ni daripada emas ataupun perak. Di besi ni jadi cincin daripada besi sahaja. Kalau lelaki pakai tu. Jadi cara i'rab dia macam biasa je. Dalam bahagian idafah ni, yang pertama mudhaf, yang kedua mudhaf ilahi. Ini dalam i'rab kita tidak takdirkan. Ghulamu zaidin kita tak takdir ni. Idafah ni ditakdir dengan min lam ke dalam min zaid, ghulamu zaidin sawba khazin. Kita tidak sebutlah kenapa di situ. Kerana dia tidak memerlukan dalam bahagian i'rab, dia tidak perlu pendetailan. Bahagian mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita sekadar tulis mana mudhaf ni i'rab macam kedudukan dari dalam ayat. Kemudian kita kata dia mudhaf, kemudian mudhaf ilaih ni dia akan majrur sampai bila tu. Cuma alamat je lah, ada mungkin yang berbeza. Okay, habislah kita bahagian yang mata Jurmiyah. Jadi Ustaz bagi di sini beberapa panduan lah. Pada malam ni Ustaz bagi panduan sebagaimana yang Ustaz telah bagi pada minggu yang lepas. Jadi jika kita membaca kitab, kita baca kitab ni penat sebenarnya ni. Banyak sangat lah kena baca. Kemudian tulisan pun ada yang sambung, ada yang tak sambung. Tengok macam tarik lah. Kerana gunakan komputer dan sebagainya, tengok tulisan yang Mesir. Dia ada koma yang jauh, kemudian ada titik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang alamat tertarkim ni dia berterabur sikit. Jadi semua sekali ni Ustaz Nadin dan Ustaz telah beritahu sebelum ni bagaimana kita nak buat at-tala'ub bil lughah. Bagaimana kita nak buat ayat ni ringkas, kita ambil uslub orang, kemudian kita cuba gunakan dalam kehidupan kita. Fokus yang pertama dalam tajuk tu, kita tengok tajuk yang pertama, tajuk ni Tawasun bainal ruhiyah wal madiyah yang Ustaz terangkan sebelum ni. Jadi kita ambil yang mubtada khabar je. Bukan mubtada khabar, yang kita ambil maudhu' dengan khabar. Cerita, benda dengan cerita. Benda apa yang sebenarnya nak baik, beritahu. Benda apa ceritanya? Sini dua patah perkataan sajalah, kita kena cari. Kat mana duduk? Yang ni kita kena faham uslub. Ada uslubnya biasanya, kalau uslub sini,
Dia terus pada huwal mabda. Sebab apa dia gunakan kata huwa? Dia tak terus. At-tawazun wa ittida bainal hurriyah wal madiyah au ma bainal di wa dunya al-mabda al-islahi. Dia tidak teruskan tanpa huwa tanpa huwa ni. Kerana apabila terlalu panjang mubtada, terlalu jauh mubtada daripada khabar, maka kita akan letakkan satu perkara lain lah sebagai simbol untuk menunjukkan semua sekali yang kita sebut tadi huwa. Kerana terlalu jauh. Kalau kita buat ayat pendek saja, kita kata at-tawazun wal ittida bainal ruhiyah wal madiyah mabda'un islahiyyun khamisun minal mabadi. Jadi kita akan jadikan dia sebagai nakirah lah khabar ni. Tapi kalau kita sebut gini, dalam ayat ni kita akan jadi fokus jadi ayat ni adalah ayat yang tinggi nilaiannya kerana ada kata huwa di sini. Kemudian dia letak lam ni. Maknanya dia tak letak islahan. Islahan dia tidak letak maf'ul li ajli. Dia letak lam kerana lam ni dia ada keindahan dia bila dia masuk dalam fi'il. Kita dah dengar banyak dah kata isim banyak ni. Dalam jumlah ismiyah ni. Jadi dia masukkan lam pula lah untuk dia sambungkan dengan fi'il. Supaya kita tidak stres lah dengan baca fi'il isim sama banyak sangat ni. Maka kita guna fi'il juga lah sebahagiannya. Jadi kita tak gunalah maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Dalam penulisan kita kena cuba buat macam tu lah. Kita jangan stres sangat dengan ilmu nahwu. Bila kita stres sangat dengan ilmu nahwu, jadi kita orang baca pun jadi stres. Kita kena relax. Buat ayat tu relax saja. Kita tidak perlu stres kan. Jadi Ustaz tengok sini, ada dua banyak perkara, benda dan ceritanya, tawazun, bendanya ceritanya mabda. Kemudian panjang sikit ayat tu, apa benda sebenarnya nak cerita. Barulah kita kembangkan ayat. Tawazun bainal ru'yah wal madiyah. Fokus dia apa benda ni, benda ni bersambung lah. Sebab dia ni jadi macam seketul lah ni. Sebab dia mendetailkan tawazun apa benda. Bainal ru'yah wal madiyah. Mabda ni dia akan detailkan lagi. Mabda islahi al-khamis. Kemudian kita panjangkan lagi ayat, kemudian kita letak apa benda ada dalam ni. Kita letak ta'lil, rupanya ada ta'lil, lam ni ta'lil. Jadi di sini kita buat lah, kita tiru ayat dia, kemudian kita reka ayat kita pula. Kita reka ayat kita macam-macam mana, kita reka lama-lama kita akan mahir dalam penulisan. Maksudnya kita boleh reka ayat. Kita tukar perkataan yang kita jadikan dia sebagai jumlah fi'liyah, kita boleh tukar. Kita gunakan macam bawah sekali ni, kita gunakan maf'ul li ajli dulu. Islah bima afsada muharrif wa dia al-Islam. Jadi ayat ni kepelbagaian kita boleh buat. Jadi di sini apa yang kita belajar dalam nahwu tu, kita tak perlu belajar banyak. Kita perlu belajar untuk penggunaan kita sahaja. Jadi kalau kita baca kitab nahwu 10 tahun ke 20 tahun ke, kita akan penat dan kita tak boleh menulis sampai bila pun. Sedangkan fokus kita untuk belajar bahasa adalah kita memahami dan menulis. Kemahiran kita nak. Yang pertama kemahiran mendengar, yang kedua kemahiran bertutur. Yang kedua, yang pertama mendengar, kemudian bertutur, kemudian kemahiran kita membaca takallum. Al-kalam, maharatul kalam. Yang keempat barulah tulisan. Tulisan lah yang paling sukar sekali. Jadi tulisan ni kita kena belajar dengan uslub orang lain dulu. Macam dalam ni kita belajar uslub, orang ni kata macam ni. Jadi uslub dia, gaya bahasa seseorang. Mungkin kalau kita baca ayat-ayat sama, orang lain tulis lain pula ayatnya. Jadi kita kena pelbagaikan dalam diri kita dan kita cuba buat kepelbagaian yang ada dalam ayat ni. Lama-lama kita akan mahir lah ni. Lama-lama kita boleh fokus apakah isu yang hendak diutarakan dalam sesuatu kitab ataupun sesuatu esei petikan. Jadi di sini sebagai contoh yang lain, Ustaz ambil lagi, tu Ustaz tarik semula. Jadi ada benda-benda yang penting. La nakadu najid hatta innama fa. Benda-benda gini ni. Dipanggil adawatul rawabit. Maknanya kata-kata sendi ni, dia bersendi. Kita nak hubungkan. Jadi kata sendi lah yang membeza seorang penulis dengan penulis yang lain. Jadi awak cubalah ni buat macam mana yang Ustaz buat tadi. Macam mana caranya, tengoklah berdalam ni. Dia ada beberapa ayat ni, katalah 5 ayat di sini. Kemudian awak pecah jadi 5 ayat. Mula jadi 5 ayat pendek. Bagi contohnya, al-wa'du wal-wa'id lil muti'in wal usah
innama yata'allaqani bi umuril dunyawiyah. Jadi dalam bahagian Yahudi, tadi uluful Yahudi dia fi amri dunia. Ni orang Yahudi melampau dia. Semua benda tengok fokus pada dunia. Tengok sini. Wa'du wal wa'id yata'allaqani bi umurin dunyawiyah. Itu fokus dia sebenarnya. Hatta ni innama. Benda-benda innama uslub ni. Innama hiya fa' ni benda-benda yang penting. Ada watu rawabit. Jadi kita jangan fokus kajian kita ni, janganlah kita fokus kepada hatta ni huruf jar ke, innama ni inna, taukid ma ni apa benda. Fa' ni huruf ataf, ya ni biasanya adalah isim ke apa. Okay lah. Domain ke. Jadi kita nak fokus benda tu dalam nahwu. Jadi sebenarnya dalam penulisan ni kita fokus uslub gaya bahasa dia macam mana. Jadi kita buat ayat lah apa benda, kita tukar ayat ni. Al-wa'du wal-wa'id yata'allaqani bi umurin dunyawiyah. Panjang sini dua ni satu ayat je sebenarnya ni. Kita pecah-pecah ayat ni jadi 5 ayat contoh. Dan kita pecah isunya apa? Isunya atas lah, tengok tajuk. Uluful Yahudiyah fi amri dunya. Okey. Apa benda tajuknya? Asfalut Tauratul Khamsah. Jadi dia sebut Yahudi, dia tidak lari daripada Taurat. Jadi Mahmud ni apa benda ke isu dia? Tadi benda, sekarang ni isu pula. Isunya adalah la naji asaran li hurriyah wala makanil akhirah. Jadi apa benda? Apa benda? Adamu ar-ruhyaniyah wa adamu akhirah. Itu saja fokus yang nak terangkan. Kemudian kita tengok pecahkan ayat tu. Macam mana ayat tu dia berangkai-rangkai. La nakadu naji hatta innama fa semua sekali. Kemudian hiya contohnya. Kemudian wa'adhal hazil umum sekali. Barulah khulasah dia. Macam mana dia buat khulasah? Tengok bagaimana cara penyusunan ayat. Kalau bila kita dah tengok sini, barulah kita tahu yang mana mubtada, yang mana khabar, mana jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dan sebagainya. Fokus pada perkara tersebut. Barulah kita tengok pada nahwu. Ihmalu al-masihiyah di amri dunia. Tadi ulu sekarang ni ihmal. Ihmal ni tak ambil habis satu lah. Orang Kristian ni tak cara langsung lah. Intaqalna, iwajadna. Jadi benda-benda gini, taqalna, wajadna, benda-benda yang rawatib, mana menunjukkan sesuatu situasi. Barulah kita tengok dakwatun qawiyah tu isu nak cerita. Kemudian faman arah kita di sini menggunakan adawatu syarak, kemudian fa apa? Faman arah dia fa. Anda jika akan menggunakan usul syarak lah. Jika buat gini jadi gini. Jika tidak buat begini jadi macam ni. Wahakaza. Ni wahakaza ni. Wahakaza mana ini adalah penghujung bagi isu yang hendak diceritakan. Jadi seolah-olah khulasah dia. Wahakaza. Conclusion ni apa? La nuhissu fil injil semua sekali. Kemudian dia bagi contoh. Yaqulul injil semua sekali. Ni contoh daripada kitab Injil lah dia ambil. Kemudian untuk rahbaniyah dia tambah lagi dalam penulisannya yang berkait dengan ajaran Kristian tadi, maknanya melampau orang rahbaniyah ni. Pendeta-pendeta Kristian dan bagaimana dia memberi keras terhadap tabiat basyariah. Fizikal manusia ni, tabiat manusia ni dia tidak cara lah. Alam taqif bal bima fihi min. Apabila ada bima fi, bima ada minah. Mana min adalah menjelaskan. Awak cuba buat ni. Yang pertama orang kata adamu da'watu ila al-rahbaniyah yad'u ila taqash wa tazahud. Kemudian ibtada'a bal ibtada'a. Kemudian apa pula? Qaswatu li nafsi ini adalah sebagai contoh. Di sini cubalah buat bagaimana cara kita nak menulis dan bagaimana cara orang yang lain menulis. Jadi kita boleh ambil cara mereka dan uslub mereka. Jadi yang ni highlight ke mana benda yang penting. Yang ni daripada kitab yang lain pula. Antaranya adalah kita ambil daripada kitab Kubra Yakiniyah Awliyah di Syekh Muhammad Ramadan
Al-Buti. Ni Al-Buti lebih suka menggunakan uslub inna. Banyak dia minat pada inna, contoh di sini. Dan dia minat kepada iza ni. Iza adawatu syarat. Sebab apa? Sebab dia terpengaruh kepada mana orang ni apabila membicarakan tentang akidah, isu ni berkait dengan pemikiran akidah, maka kita pun sukalah. Gini jika buat macam ni, jika begini jadi gini, apakah yang perlu pada seorang? Jadi isu tu terlalu banyak, bercabang-cabang. Contohnya macam ni, inna ala al-muslim ayat takidah. Inna ala al-muslim, ni asalnya inna ala al-muslim maksudnya orang dia, tapi dia menggunakan inna untuk menamakan lagi taukid. Apa yang wajib? Ayat takidah akidatan jazimah alla ta'sira. Alla ta'sira. Yang pertama. Kemudian anna kullama yatara'a. Kemudian anna ma qad yahdil bahis. Kerana dia banyak menggunakan an dan sebagainya. Kemudian innama dia gunakan usul innama. Kerana dia banyak guna inna, anna, innama. Jadi untuk menambahkan lagi keindahan dari segi uslub. Kemudian wal ilmu la sya'na lahu. Ni bila masuk conclusion, dia menggunakan uslub jumlah ismiyah. Wal ilmu la sya'na lahu bil asya' illa. La, dia fokus pada illa. Mana istisna. Dia fokus pada istisna ni. Uslub istisna. La, illa. Kalau kita tak mahu letak la, tidak mahu letak la, mana kita tu ayat tu. Al-ilmu yahtammu bi ma huwa fi adaqqi mazahiriha dan sebagainya. Kemudian masuk apa? Wa iza kana al-ilmu innama. Innama ada lagi ni. Kemudian wa iza, kemudian fa inna. Iza apa? Jawab dia inna. Inna haza. Kemudian dia letak amma lagi, syartiyah lagi. Amma imkan fa syai'un akhar. Amma fa syai'un. Jawab amma ni. Hayhata. Hayhata ni jangan digunakan oleh pengarang. Pengarang yang hebatlah dia guna hayhata. Dalam Quran dia kata hayhata. Jauh dah. Ini tak berkaitlah maksudnya. Tidak berkaitlah ilmu dia dengan apa benda. Contoh. Jadi di sini hayhata kita boleh gunakan. Bila kita gunakan kata hayhata, dia ada orang tengok, ni uslub kita ni adalah uslub yang tinggilah sebab jarang orang guna. Itu cara kita nak memahami penulisan orang lain. Jadi kita ni nak menulis, mengarang, sebenarnya kita tak boleh mengarang ikut kita je lah. Kita kena belajar mengenai uslub mengarang orang yang lain. Jadi kita kena ada mentor lah, kita baca ni tengok Syekh Buti gaya macam ni, gaya bahasa dia. Baca karangan dia, baca kitab dia, kitab Salafiyah ke, kitab Kubra Yakiniyah ada banyak kitab lah. Hari ni syarah pada kitab Hikam dan sebagainya. Kemudian tengoklah kitab pengarang-pengarang lain yang sezaman dengan kita lah supaya mudahkan penulisan. Janganlah tengok kitab-kitab yang terlalu lama. Awak tengok kitab Fathul Qari, kemudian awak tengok kitab Fathul Wahab. Awak tengok kitab-kitab fiqh lama, letih lah sebab gaya bahasa dia berbeza dan kita tidak menggunakan lagi gaya bahasa itu sekarang. Jadi kita kena gunalah gaya bahasa fiqh Islami, fiqh manhaji dan sebagainya. Itu gaya bahasa moden. Jadi kita kena guna, tengok uslub gaya bahasa ni, bagaimana dia menggunakan adawat al-rawabit. Yang ni dia panggil istiqmalu adawati al-rawabit. Bagaimana caranya? Idhafati ila haza wa kazalika ma'a anna fa' bil gharmi min anna fa'. Yang ni adalah uslub-uslub gaya bahasa moden yang kita ambil daripada penulisan zaman sekarang. Jadi abang beli kitab tu, beli kitab ataupun pening lah daripada internet dan sebagainya, daripada ulama-ulama terkenal. Jadi kita tengok gaya bahasa dia. Nazaran li ana fa' ni faqat. Kita tengok macam mana cara dia. Jadi yang ni penting dalam penulisan kita dan dalam pemahaman kita bagaimana dia merangkai kataan. Dan bila ini hilang nak fokus kita kepada nahu. Semakin lama nahu tu kurang lah penggunaannya, kurang membelenggu otak kita lah. Bila kita baca gaya bahasa orang lain, wa ala haza wa ala zalika wa ala tijri haza wa ala tijri wa li haza wa min huna wa min samma.
Jadi kita baca ni, nahu ni ada mana ni? Mana seolah-olah tak ada nahu sini. Nahu pun dia ni. Wala haza fa inna barulah keluar nahu. Tak ada khabar tu. Jadi yang ni kita adop kemudian ni. Kita adop kemudian. Cumanya dia macam ke ada waktu rawab, kata sendi yang mengindahkan lagi uslub kita. Jadi kata sendi ni adalah perkara yang mengindahkan lagi gaya bahasa kita. Jadi yang ni kita kena cubalah tengok daripada pembacaan kita. Jadi beza kita dengan orang yang lain, kerana kita kawan kita belajar nahwu, kita pun belajar nahwu. Tapi lebih kita sebab apa? Dalam penulisan kita ni banyak. Ada waktu rawabi, orang baca tengok orang budak ni. Memang bukan pandai nahwu saja ni, pandai uslub. Gaya bahasa dia indah. Benda tu, maknanya nilaiannya adalah pada uslub. Jarang orang nilai pada nahwu. Nahwu ni biasalah. Kadang-kadang bukan semua orang pandai nahwu, walaupun orang Arab sendiri. Contohnya macam baru ni, dia pelajar ustaz tu seorang. Ustaz jumpa dia dalam ramai dah ustaz selia. Tapi gagah nahwu dia seorang je. Orang lain sebelum ni berterabur sikit nahwu. Ada juga ada tampukan walaupun dia orang Arab. Nak kata macam mana? Sebab dia belajar nahwu macam kita belajar nahwu lah. Walaupun dia orang Arab. Cuma penggunaan dia tak sama lah. Kita tak guna terus, kita baca kitab je. Cuma dia menggunakan dalam sehariannya tidak bernahwu sangat. Jadi kita tengok ada kesilapan di situ dan sebagainya. Cuma kelebihan yang ada pada dia adalah uslub. Uslub ini lah penggunaan rawabit dan sebagainya. Jadi pada malam ni Ustaz janji minggu lepas, Ustaz rasa minggu-minggu yang sebelum ni Ustaz janji berkait dengan pelajar, maknanya awak sekarang ni belajar di Jordan ataupun belajar di Malaysia. Perkara yang paling penting sekarang ni kita membaca jurnal. Jurnal antarabangsa kita kena baca ataupun jurnal yang ada di Malaysia dan sebagainya. Cuma Ustaz tak jumpa cari yang jurnal yang Arab yang Ustaz puas hati lah. Ustaz yang ada dekat Ustaz ni jurnal majalah syariah wa dirasat Islamiyah. Ustaz ada pun zaman-zaman dulu, zaman tahun 2001, 2002 pada akhirnya ni. Lepas tu Ustaz tak beli-beli lagi. Kemudian Ustaz tengok dalam internet, Ustaz tengok gaya bahasa dia pun lebih kurang sama lagi. Sedangkan pemahaman jurnal sekarang ni telah berubah. Jadi yang pertamanya awak kena baca jurnal. Selain daripada baca kitab, kena baca jurnal kerana jurnal adalah bahas ni adalah isu-isu yang moden yang diceritakan dalam kajian seseorang. Jadi dia ni adalah karangan yang berimpak tinggi. Kerana dia membincangkan satu isu tu dengan mendalam. Jadi kebanyakan jurnal tu dia diambil daripada tesis walaupun ada tesis master dan PhD, ataupun jurnal tu adalah dia ambil kajian daripada mana-mana pihak diminta dia kaji. Maka dia buat kajian dan dia membuat penelitian mendalam. Kadang-kadang satu jurnal tu adalah kajian yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Benda tu dia benda yang dakik. Jadi fahamul mawdu' al-bahs min nahiyatan. Tu memahami bahas ni, tajuk sesuatu jurnal, artikel dalam jurnal tu dari dua sudut. Dua sudut ni bukan maksud dua sudut ni. Maksudnya di sini tajuk tu biasanya dibahagikan kepada 2 bahagian. Kita kena pecah 2 bahagian. Mana siapa yang buat tajuk tu dia lebih daripada 16 perkataan, itu adalah tidak sesuai lah. Kerana orang tu kurang kefahamannya tentang bahasa. Jadi dia kena ada 2 dimensi saja. Mana kita katakan as-salafiyah. Contohnya bahagian salafiyah. Kajian kita di mana? Di as-salafiyah fi Malaysia. Ataupun fahmi salafiyah inda tulab al-Malaysian fi al-Malaysiyin fi al-Urdun. Contohnya gitu. Mana kita di 2 dimensi kita buat kajian. Mana kefahaman tentang salafiyah ni. Dari sudut mana kita kaji? Mana pelajar yang berada di Jordan. Jadi biasanya 2 bahagian gitu. Jadi kita nak baca ni, kita baca apa? Kita kena banyak membaca ni. Banyak baca jurnal. Barulah kita berbeza dengan kawan-kawan kita yang lain. Sebab kawan kita yang lain, dia duduk fokus pada kitab lah. Dia kata ulama ni terkenal ni, kita kena beli kitab dia. Kita pun belilah.
Contohnya awak beli kitab Al-Buti, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti ni orang alim. Ada kita pun buat koleksi, beli semua sekali kitab dia. Separuh baca, separuh tidak baca. Tak sempat baca. Jadi bila kita beli sesuatu kitab, kita akan lihat kepada pengarang. Tapi dalam bahagian jurnal ni kita fokus kepada bagaimana tahap pemikiran seseorang tu di peringkat antarabangsa. Yang pertama dalam jurnal dia macam ada satu sistem. Kalau kitab, sistem dia, kalau negara Arab ni tidak ada sistem dari segi penulisan kitab. Bahagian belakang tu dia ada talqis kitab. Tapi tengok kitab Arab ni dia kurang letak talqis belakang. Ada ikut antarabangsanya, dia kena letak lah umur berapa kena boleh baca kitab ni. Contohnya kitab Al-Fiqhul Manhaji. Kalau dalam antarabangsa, kita kena letak fiqh manhaji ni boleh dibaca oleh pelajar Mahalah Sanawiyah fama fawq. Daripada paling rendah sekali Mahalah Sanawiyah. Jadi budak-budak ibtidai tak sekolah rendah tak dibaca, tak sesuai. Dia letak macam tu. Tapi kita Arab biasanya dia tak tulis. Sekarang ni pun dia masih tidak tulis lagi. Okay, yang pertama kita kena baca talqis. Jadi setiap artikel tu dia ada talqis, ada ringkasan dia, abstrak dia. Dan kita kena faham dalam fahaman jayidan. Yang tu ambil belakang dah tu. Ustaz bagi bawah ni. Contoh yang bahasa Melayu dan contoh yang bahasa Arab. Ada ya? Ada Ustaz. Okey, kita tengok yang bahasa Melayu yang ada di Malaysia lah ni. Okey, apa yang perlu kita baca? Kita nak baca semua jurnal, katalah dalam bidang kita, bidang sini katalah pendidikan bahasa Arab, bidang pendidikan contohnya di sini. Tadi dikata pendidikan bahasa Arab yang pertama ni, ayat pertama ni adalah isu. Ayat yang berkait dengan isu. Pendidikan bahasa Arab mempunyai kedudukan yang unik dalam sistem pendidikan di Malaysia. Tapi isunya sepatutnya dia satu ayat je ni. Tapi di sini dibuat banyak ayat. Maknanya dipanggil abstrak yang tidak sesuai lah. Kerana terlalu panjang. Di bawah isu ni apa? Dalam usaha memperkasakan masalah ni, isu permasalahan guru dalam pengajian. Mana isu sebenarnya, isu guru ni. Kita baca kalau dalam penulisan abstrak yang baik, kita tengok permasalahan apa dia. Kita tengok guru, perbahasan guru dengan pengajar bahasa Arab. Okey, kajian. Baru kita tengok kajian ni apa benda. Dijalankan tujuan apa? Tujuan membincangkan secara terperinci beberapa permasalahan dalam pengajaran bahasa Arab yang diambil oleh guru-guru. Ini sebenarnya isu yang nak cerita ni. Isu yang hendak dicerita. Jadi apabila awak baca semua artikel dalam jurnal, tak kira lah bahasa Melayu, bidang sloding atau macam ni, kita cari jurnal-jurnal apa yang tulis sekarang. Jadi tengok sini. Kita pun tengok yang kedua. Yang kedua tadi isu kan, isu nak mengukur kajian dia ni, ukur alat pengukuran ni macam mana. Sini kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif maknanya kita kumpul lah apa yang ada dalam kitab ataupun ada dalam manusia. Itulah sebenarnya yang kita perlu baca. Jadi jurnal ni kita kena baca banyak. Bagaimana yang Ustaz terangkan sebelum ni, Ustaz terangkan maknanya kalau buku tu kalau nak jadi alim satu kampung, kita baca 50. Kalau satu Malaysia ni kita kena baca 200. Jurnal ni kita kena baca lah. Kalau kita nak tinggi taraf kita kena baca semua jurnal yang berkait isu yang hendak kita gunakan pada masa akan datang. Contohnya awak katalah minat kepada Sufi kan, ahli Sufi. Jadi awak minat kepada ahli Sufi. Bila awak minat kepada ahli Sufi, awak nak buat kajian Sufi.
Ada awak beritahu ustaz, saya ni lepas pada habis mengaji belajar ni, ada peringkat ijazah ni saya nak sambung master ataupun PhD. Jadi saya nak fokus kepada sufi, ahli sufi. Jadi awak kena baca belaka ahli sufi. Baca artikel, baca jurnal ahli sufi yang ada di Indonesia, itulah nak beritahu kepada awak bahawasanya kita belajar dalam peringkat ijazah ni, kita belajar semua sekali, bidang semua sekali, seluding sikit. Katalah dalam bahagian seluding, kita belajar seluding sikit, bahasa sikit, syariah sikit. Katalah awak bidang syariah, kita belajar hadis sikit, seluding sikit, kita sikit, sikit-sikit belaka. Kalau kita belajar dalam ijazah ni, semua sekali kita nak belajar. Semakin tinggi peringkat kita akan belajar, semakin benda itu semakin kecil. Kita seluding ada katalah contoh pemikiran ahli sufi lah. Kita fokus pada ahli sufi sajalah. Manalah kajian seluding kita belajar di masa ijazah tu, bagi kita tu makna berguna, tapi bila kita masuk peringkat tinggi, semakin kecil dalam bidang kita. Tapi kita kena tahu belaka lah. Kita kena tahu belaka ahli sufi tu. Telah ada 5,000 orang ahli sufi setakat ni di dunia. Semua ahli sufi kena baca lah. Sebab tu semakin lama semakin mengecil. Akhir sekali awak buat PhD pula, ahli sufi pula. Tetapi awak buat apa? Ahli sufi, pemahaman ahli sufi di kalangan pelajar-pelajar pengajian tinggi di Malaysia contoh. Semua mesti awak pergi, awak atur questionnaire ataupun soal selidik. Soal selidik saja, cek dalam katalah 10,000 orang buat kajian, bagaimana pemahaman ahli sufi mereka. Semakin tinggi, semakin kecil, tapi bidang tu semakin kecil, tetapi dia melebar. Itulah maksudnya. Satu lagi saya nak buka lah. Yang ni artikel dalam bahasa Arab. Okay. Boleh buka tak? Qadaya Adabiyah wa Naqdiyah fi kitabat Syekh Muhammad Al-Ghazali. Boleh cuba buka ya? Jadi sekarang ni kita fokus kepada, boleh dengar suara Ustaz ni? Boleh insyaAllah. Okay. Kita buka ya. Kita tengok pada mula mustakhlisu al-bahas. Ataupun ada setengah jurnal dia menggunakan mulakhasatul bahas. Jadi benda-benda ni lah kalau awak ni fokus kepada sini bahagian adab lah. Bahagian adab. Macam Ustaz ni bahagian adab. Jadi Ustaz fokus kepada Muhammad Al-Ghazali ni. Dia adalah ahli ulama' mutaakhirin. Jadi kita fokus pada sudut ni je lah. Semakin tinggi lah tu, kita semakin kecil kita bertengok. Yang pertama kita tengok yu'addu syekh yang besar sekali ni. Faqad asas syira'ah ini adalah isu yang nak diutarakan. Isunya adalah di situ syekh ni yang buat kehebatan dia dan sebagainya. Barulah orang Arab ni dia panjang benda gini. Dia panjang, dia barulah dia bincang istikhdam Quran al-bayani wal khatabiyyah fi tawsil khitab da'awi ila qurra' wal muhaq. Yuslubin adabiyyin jami' yajma'u baina asala. Barulah dia cerita isu ni. Gaya bahasa dia kata Syekh Muhammad Al-Ghazali ni gaya bahasanya tinggilah dari segi tu. Ada adabi, uslub ada sastranya banyak dan indah. Jadi fi kitab kasih min al-qadaya. Jadi dah isunya berkait dengan isu adab dan naqdiyah, kritikan terhadap adab. Jadi di sini dia nak ceritalah ni. Apa benda ceritanya? Ceritanya dia buat kajian lah. Dia buat kajian terhadap tu. Maka ja'at haziri dirasa bahasa al-qadaya. Jadi kajian tujuan dia mengkaji ni dia adalah dia nak melihatlah dari sudut ni. Bagaimana keadaan pandangan Muhammad Al-Ghazali ini terhadap isu-isu yang berkait dengan sastra. Okay. Jadi akhir sekali dia dapat apa? Kita tengok adalah tu. Jadi dalam
artikel ni dia tidak detailkan. Dia sepatutnya ada ni bahagian ni, dapatan kajian ni. Dapatan kajian ni tidak ditulis, jadi kita kena baca lah dalam ni. Macam mana dapatan kajiannya. Cumanya di sini isu yang nak cerita 5 isu yang dia buat kajian qadiyat adat Islami dan sebagainya semua sekali ni. Tetapi dapatan tu tak ada, kita kena baca pula dalam tu. Jadi kalau awak rasa awak nak baca artikel dalam jurnal ni, payah-payah awak baca yang ni saja. Kalimatul asasiyah. Yang ni perkara wajib lah dalam artikel jurnal zaman sekarang. Kata kunci ni apa? Islam. Ni umum, kemudian semakin lama semakin sikit, semakin kecil. Apa benda sebenarnya? Kitab dini, dakwah ila Islam, kemudian ada khitabiah. Ni isu-isu yang diceritakan. Ada abstrak je macam ni lah. Ini adalah kajian orang Melayu lah ni. Kajian orang Melayu kerana dia buat 3 bahasa. Bahasa Melayu ada juga kat bawah ni lah. Jadi orang yang buat ni mungkin orang yang Melayu. Sebab dia ada 3 bahasa. Biasanya kita akan buat satu bahasa Arab, jika buat dalam bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggeris. Kalau buat dalam bahasa Melayu, Mustakhlis ni adalah bahasa Melayu dan Esrat ni bahasa Inggeris. Yang ni 3 ni cara jenis lah, dia menggunakan 3 ni, jadi jenis Malaysia tu. Jadi kita kena baca jurnal untuk menambahkan lagi pengetahuan kita lah. Bila kita baca jurnal ni, dia akan menambahkan lagi isu-isu semasa yang ada pada masa sekarang. Jadi kalau awak nak sambung master, PhD dan sebagainya, kena banyak baca jurnal. Kerana jurnal adalah penulisan yang terakhir dalam sesuatu bidang. Contohnya, katalah jurnal tu keluar dalam tahun ni. Kerana isu-isu yang ada dalam 2-3 tahun lepas lah. Isu yang mutakhir lah. Yang kita boleh baca dan kita dapat maklumat tu dengan cepat. Kalau kita baca buku ni terlalu panjang. Buku Syekh Muhammad Al-Ghazali ni panjang sangat, kita nak kumpul sendiri tak ada masa. Jadi kita baca Jalan Pitah lah. Jalan Pitah orang baca, orang telah, dan bacaan secara ilmiah adalah bacaan melalui jurnal, dalam jurnal. Jadi setakat itulah untuk kelas kita Matan Al-Ajurumiyah. Walaupun Ustaz melencong lah dalam bahagian lain. Jadi Ustaz bukalah soalan untuk siapa-siapa nak tanya. Lebih-lebih lagi yang dah nak menyambung pelajaran tempat lain ke. Kemudian ataupun yang ada macam ada, dia rasa dia ada kemampuan untuk meningkatkan diri dia. Mana dia boleh tanya lah. Ustaz saya ni fokus dalam bidang ni, macam mana cara dia. Jadi antaranya kita kena selain pada baca buku, kita kena banyak baca jurnal. Jurnal ni paling kurang dalam bidang kita 200-300 lah paling kurang. 200-300 jurnal. Barulah kita ni hebat lah. Bila orang tanya, dalam jurnal ni kata Syekh Muhammad Al-Ghazali. Orang yang menulis tentang Syekh Muhammad Al-Ghazali ni awak kata ada 300 orang. 500 orang, 300 orang, 250 orang ni kebanyakannya yang buat kajian adalah orang Mesir. Sebab apa Syekh Muhammad Al-Ghazali ni? Orang Mesir. 10 orang yang buat kajian tentang Syekh Muhammad Al-Ghazali ni adalah di Malaysia. Di Malaysia bidang apa? Mana dia kaji Syekh Muhammad Al-Ghazali dari sudut dakwah saja. Contohnya apa jabatan dakwah di UKM. Ini ada yang buat tu isu-isu yang Muhammad Al-Ghazali juga. 2 orang yang buat kajian contohnya di UPM dalam bahagian yang penting mana dia kaji dari segi sastra dan sebagainya. Itulah. Jadi kita kena baca benda-benda itu barulah kita nampak gerakan. Mana bidang kita ni bergerak ke mana. Jadi kita kena cari lompong di mana. Kebanyakan kita boleh highlightkan diri kita di mana ada kelompangan itu. Jadi kita bolehlah masa kita, contohnya awaknya ada bicara, masa temu duga ni saya lihat dalam artikel jurnal ni semua sekali, jadi saya lihat ada dalam satu bidang ni tidak ada orang yang lagi yang menyentuh tentang isu ni. Jadi kalau dibuat di sini kita akan buka satu bahagian yang baru lah. Contohnya dalam bahagian katalah dalam bahagian awak dalam bahagian syariah. Awak kata dalam bahagian syariah ni apa benda yang sukuk. Tak banyak mesti yang buat sukuk. Sukuk ataupun katalah
kita buat saham, isu saham, isu semasa saham dan sebagainya, ataupun isu emas ke dan sebagainya, public go buat ke. Jadi benda-benda yang baru. Isu tu mana bahagian emas dan perak tu lama dah dibahaskan oleh ulama. Cuma kita tengok dimensi yang baru. Sebab apa public go buat macam ni, bagaimana dalam hadis aqda jadam biadin tu macam mana jadi. Itu adalah isu-isu yang baru dalam kehidupan kita. Jadi yang itulah kita kena baca ilmu, nak baca benda-benda yang baru. Okay, ada soalan? Yang boleh kita share kan mana sama kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ana nak tanya pasal apa? Berkenaan pengalaman Ustaz lah. Dari zaman belajar dulu, macam mana tips-tips ataupun kaedah yang Ustaz belajar dalam bahasa Arab untuk menguasai bahasa Arab, bermula dari peringkat Ustaz dah tahu sampai sekarang lah. Allah Alam. Jadi Ustaz ni kira masyarakat yang lama lah. Kalau ikut masyarakat yang lama, maksudnya sistem pembelajaran Ustaz tu pada dalam bahasa Arab ni bermula pada peringkat sanawi lah. Tidak seperti sekarang. Sekarang ni masa peringkat sekolah rendah pun dah ada kan. Jadi pada zaman dulu sanawi, sekolah menengah, kata satu dan sebagainya, kita pada zaman Ustaz dulu tidak ada zaman sekarang, kerana zaman sekarang dia adalah bahasa Arab komunikasi. Zaman dulu dia bahasa Arab pure lah. Bahasa Arab tu dia ngapal mahfuzat, ada subjek tu. Ada nahwu, ada sorah, ada mahfuzat. Mahfuzat ni ada mana cikgu tu ataupun ustaz tu dia tulis di paitan. Pakai kapur tulis. Satu esei ke satu tajuk. Yang pertamanya kita pakat baca. Kalau dia baca dulu, baca, habis sepapaitan tu. Kemudian setiap belajar baca pula. Baca seorang-seorang nak sampai 40 orang tu. Kadang-kadang satu tajuk tu makan masa juga lah, sebulan kadang-kadang. Mana setiap orang kena baca. Kemudian barulah dia pergi pada uslub gaya bahasa tu. Dia ambil lah mubtada' khabar macam tu lah, jumlah fi'il, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Tapi dia fokus pada tu sampai kita kena hafal tajuk tu. Mana setiap orang kena hafal. Kemudian mari berdiri depan kelas, hafal. Ustaz tengok benda ni tidak ada dalam zaman sekarang. Itu adalah permulaan lah bagi Ustaz rasa keberanian. Sama dulu keberaniannya makna kita kena duduk depan kelas ni ramai-ramai. Seorang-seorang mari depan kelas, kita kena ngapal ada papaitan tadi lah. Apa-apa sebut-sebut salah, pakat suka, kena berdiri di atas kursi. Lalu teguk sangat, berdiri atas meja tu. Dekat dengan kipas atas kepala tu. Kipas zaman dulu KDK. Itu adalah bahagian yang pertama. Okay, bila Ustaz masuk sekolah menengah, Ustaz masuk aliran sanawi. Sekolah menengah atas. Mana tadi sekolah menengah rendah kan? Sekolah menengah peringkat rendah, iaitu 1, 2, 3. Yang tu guru Melayu. Masuk sanawi, berbeza teruk. Sebab orang Arab cakap Arab semua sekali, 7 orang. Masuk bulan yang pertama tak faham langsung apa benda cakap, tak tahu, tak faham langsung. Jadi ramailah pelajar pergi jumpa orang Arab ni. Jadi dia kata orang Arab kan zaman dulu dia macam garang sikit pada sekarang, tak suka sekarang lah. Dia kata anta bodoh macam unta, tidak faham hafaz saja. Mana dia kata bodoh macam unta ni ya. Ada tak faham, dia kata mengapa je apa benda batuk. Jadi kami ni pakai hafal semua sekali. Daripada awal kitab sampai akhir kitab, semua sekali hafal. Biasa Makkah 90 semua, 90 ke atas semua. Buat hafal. Semua sekali kalau ditanya tu jawab belaka. Boleh belaka, dia tak tahulah ditanya apa pun, tak ada yang berkait dengan kataan situ, hafal belaka. Jadi kita pun rasa macam confident dalam bahasa Arab. Tahun 90 tu Ustaz pergi ke Jordan. Ustaz pergi ke Jordan, yang kita belajar dengan orang Arab juga, di sanawi tu, tidak berguna langsung masa tu. Orang Arab bercakap, kita tak faham langsung. Apa benda orang Jordan cakap ni, aku tak faham lah.
Duduk sebulan, barulah nampak sikit-sikit, lama-lama barulah kita boleh bercakap. Yang bercakap tu memang salah pada penggunaannya. Walaupun kita dah biasa tapi ikut lahjah Jordan dia lain dia lah. Cumanya oleh kerana Ustaz dah pernah belajar di Sanawi dulu, 80% lepas daripada semester yang pertama. Dan Ustaz dah dapat salin semua sekali, nota tu dalam kelas. Cuma Ustaz masa tu tak ramai belajar. Ustaz duduk di Jubaihah tu, Jamiah Dunia, Ustaz duduk di Jubaihah. Jadi Ustaz duduk di Jubaihah ni, dia berbeza dengan kampung orang Melayu. Orang Melayu duduk di Suaileh. Lebih kurang setengah jam lah daripada Jubaihah dengan Suaileh tu. Ataupun tak sampai setengah jam sekarang ni. Ada Ustaz ni suka pergi kelas. Ustaz ambil kelas yang pukul 8. Sebab Ustaz turun ni jalan kaki 15 minit sampai dalam kelas Ustaz. 15 minit sampai turun. Tak payah naik bas, tak payah apa. Pergi tu, lalu tepi masjid Jamiah Dunia. Dah terus ke kelas, lebih kurang 15 minit jalan. Ada Ustaz seorang dalam kelas Ustaz tu orang Melayu. Yang lain semua Arab. Jadi di sini Ustaz bolehlah cuba cakap Arab semua sekali dengan seorang. Bila kalau kita ramai ni kita nak cakap Arab lah. Kita masuk kelas kena tanya, tak boleh jawab apa satu pun kadang-kadang. Tapi kita fahamlah pesyarah tu tanya apa, cuma kita tak berhenti nak jawab. Kita kadang-kadang tak tertangkap untuk menjawab ni dengan spontan. Tapi kita faham apa yang dia tanya dan kita tahu jawapan ni, cuma nak bercakap tu payah. Lama-lama boleh selesai boleh. Jadi di sini Ustaz memerlukan masa yang lama lah. Bila Ustaz cek semula, kita belajar ni terlalu lama lah. Mungkin lebih kurang 15 tahun ataupun 10 tahun barulah kita nak pandai. Kemudian pada zaman sekarang, tahun 90-an, pendidikan kita berubah kepada bahasa Arab komunikasi. Dia lebih kepada kemahiran. Yang pertama, kemahiran mendengar dulu. Kalau kita masuk dalam kelas tu, ustazah ataupun ustaz kita bercakap dulu, kita dengar bahasa Arab. Katabah, kitabun, sebut macam tu. Kemudian barulah bacaan, qiraah, maharatul qiraah. Kemudian maharatul istima' qiraah. Kemudian barulah bertutur, takallum, kalam, maharatul kalam. Mana awak bercakap. Kemudian akhir sekali maharatul kitabah, penulisan. Jadi dari segi kemahiran sepatutnya pelajar mahir lah. Kerana dia belajar daripada awal dalam bentuk kemahiran. Namun begitu perkara yang sebaliknya berlaku. Bila kita tengok pelajar tu masuk universiti, maka kemahiran tu hilang. Walaupun dia belajar kemahiran, tapi kemahiran, contohnya kemahiran mendengar. Kalau kita pasang kayak video apa semua sekali, pelajar tak dapat menangkap apakah yang nak diceritakan dalam satu video, petikan dan sebagainya. Dan ketika baca juga ada yang berterabur bacaannya. Dari segi bacaannya masih berterabur. Walaupun dia ada kemahiran istima', kemahiran al-kalam, kemudian kemahiran baca juga, membaca petikan dan sebagainya, pelajar tak dapat lagi highlight. Walaupun dia belajar lah kemahiran memahami nas dan sebagainya. Dan akhir sekali kemahiran al-kitabah. Yang ni Ustaz tengok berterabur lah. Mulalah berterabur sekali kemahiran kitabah. Mungkin zaman dulu kita ada subjek mahfuzat tu, dia selagi tak mahir dalam satu tajuk tu, kita tak akan ubah tajuk lain. Kita akan belajar belaka di situ. Kalau kita dengar ustaz kita baca dulu semua sekali, dulu tulis tangan je, tulis tangan semua sekali. Tulis tu satu hisah kadang-kadang, mata baca. Jadi di situ ada kemahiran, cuma dia tidak dalam bentuk kemahiran lah. Seperti mana sekarang disebut. Tapi nampaknya dia berkesan lah. Sama dulu lebih berkesan. Cuma sekarang ni jika kita berada di luar negara, itu adalah peluang yang besar lah. Cumanya apabila Ustaz pergi ke Mesir, Ustaz pergi melihat Mesir, rupanya rumah pelajar tu dia dekat-dekat.
Pelajar Terengganu, pelajar Kedah, mana pelajar tak rekam bercakap Arab lah sampai bila. Kemudian masa Ustaz meninggalkan Jordan tu pada tahun 1994, pada masa tu ada pelajar di Jordan 3,000 orang. Mana pelajar tu terlalu ramai. Maka hilanglah bahasa Arab. Ramai yang bercakap Melayu lah. Kullu yang yatakallam bil lughat al-malayyiyah. Ana ma sami'na annahum yatakallamuna bil arabiyyah. Kullu yani yatakallamuna bil maliziyah. Law kanu katsiran wa ijtama'u fi makanin wahid. Kemudian tengok keadaan kedudukan gitu, maka sampai sekarang bila ada pelajar daripada Jordan, dia kembali kepada zaman di Mesir. Asalnya pelajar yang kami guru antara guru-guru awal yang pergi ke Jordan tahun 90, pada masa itu kerajaan hendak membasmi masalah kumpulan pelajar dalam satu tempat di Hayu Ashir atau Hayu Sabeh. Jadi dia ambil satu tempat baru, bi'ah jadidah, bi'ah lughatil arabiyyah, bi'ah yang suar masa tu Suria wa Urdun, dua pilihan situ. Wal Maghrib, yang tiganya Maghrib. Tapi kalau kita kurang tu, kita akan bercakap Arab lah. Bila kita ramai, maka berlakulah masalah dari segi percakapan. Jadi dulu apa yang berlaku di Mesir, berlaku sekarang ni di Jordan. Dan apabila pelajar Jordan, pelajar yang lepasan Jordan mari nak sambung master ataupun PhD di Malaysia, jadi orang pakak tanya Ustaz lah. Syarah-syarah kawan-kawan Ustaz daripada EU lain, kita belajar di Jordan dulu kan. Anda ada apa hati lah belajar Jordan sekarang? Sebab apa? Dia tak boleh bercakap Arab mana lah. Mudah suruh baca kita apa semua kali dia tak dapat. Kita tak dapat menghayati nas dan sebagainya, faham nas dan bercakap pun kurang. Ustaz rasa ni dia kata dia akan jadi macam apa yang berlaku di Mesir juga pada zaman dahulu. Jadi isu itulah yang ada sekarang ni bagi pelajar Jordan untuk menyambung pelajaran. Jadi Ustaz Ahmad dah jumpa pelajar-pelajar kita yang belajar di sana dan balik untuk sambung master dia PhD. Biasanya mereka dah lepas dari bahagian imtihan tahdidul mustawa, penentuan untuk masukkan mereka peringkat master. Jadi mustawa tu tak sampai. Itu dah jadi isu. Bagaimana pelajar kita yang isu sekarang, pelajar STAM kita yang hendak pergi ke Mesir. Jadi ada juga imtihan tahdidul mustawa juga. Kerana mustawa mereka rendah sangat. Tengok markah tinggi 90 jid dan mumtaz dan sebagainya, tapi dari segi apabila dibuat imtihan tahdidul mustawa, ada yang tahun 1, tahun 2 dan sebagainya. Jadi masalah lah pada kita. Jadi untuk belajar ni, Ustaz tengok sekarang ni, itu adalah dalam diri kita sendiri lah. Kemahiran tu kita sendiri yang boleh buat satu pihak. Kalau kita bercakap bersama dengan kawan-kawan kita, kita kena cuba bercakap Arab. Jadi macam mana orang Indonesia buat di Gontor tu, di Madrasah Gontor ke apa nama. Orang sana boleh cakap Arab belaka. Sebab dia bi'ah Arabi. Jadi bi'ah yang pertamanya memanglah faktor bi'ah ni penting lah. Kita nak belajar apa-apa bahasa pun, kita kena ada bi'ah. Tidak ada bi'ah tu Arabiyyah ataupun bi'ah Lughawiyah muayyanah dan nasta'anakan lamu bi'ah. Kan laukun fardan wahidan dan nastati'. Apa nasma hadza yani la yujdi katsiran. Tabuda yakunu hunaka yani majmu'ah muayyanah tajam wa annahu ittafaqu ala an yatakallama bil lughatil arabiyyah ma'a ba'dihim. Jadi kita kena cuba buat bi'ah Arabiyyah dalam grup kita lah. Contohnya duduk dalam satu kumpulan, kena cari 5-6 orang cakap Arab. Macam Ustaz ni, Ustaz pun ada masalah juga kan. Bila kita mengajar bahasa Arab, mengikut kajiannya kita 6 tahun sekali kita kena pergi ke negara Arab semula. Ustaz tak pergi-pergi, jadi Ustaz tak pergi semula Jordan.
Jadi sepatutnya 6 tahun sekali Ustaz kena pergi. Bila kita tak pergi ke Jordan dalam masa 6 tahun, semakin lama bahasa Arab kita hilang. Semakin lama hilang. Bila lagi bahasa Amiah Jordan, Ustaz lama-lama tak. Bila orang Arab Jordan cakap, Ustaz macam mana jadi fikir apa perkataan yang dia nak beritahu tu. Jadi kita pernah dengar dulu tapi kita tak ingat penggunaannya macam mana. Itulah yang berlaku. Jadi awak kena cubalah sekali. Jadi dari segi budayanya, belajarnya berbeza. Zaman awak dengan zaman Ustaz. Cumanya kita kena ittifaq bahawasanya untuk kuatkan bahasa Arab ni la budak yang kena gunakan fi'atun Arabiyah. Fi'ah ni kita kena cuba buat sendiri. Oleh kerana kita ni walaupun duduk di, katalah awak duduk di Jordan, awak duduk di Malaysia, awak duduk di Jordan di mana? Di Mu'tah contohnya atau Fil Yarmouk. Jadi pelajar ramai sekarang ni mungkin di Yarmouk tu dekat Idlib, jadi di sana pelajar tu ramai berkumpul di situ dah asyik bercakap Arab. Ustaz pergi ke Mesir jadi macam rumah Melayu situ, semua Melayu bercakap Melayu dah. Sampai ada restoran nama dia restoran An-Nil. Boleh pun ikut Jawi, restoran An-Nil. Pelajar Patani dia daripada Kuzar dulu dia pergi ke Mesir. Kemudian dia bisnes sana, nama restoran ni. Sebab apa dia bekerja di sini, ada nama restoran nama dia restoran ni. Jadi makanan pun jadi makanan Melayu juga sana. Jual belaka nasi lemak, ada nasi goreng dan sebagainya. Ada belaka saja. Jadi hilanglah bi'ah Arabiyah itu. Jadi awak kena cuba bercakap sama dia pada kurang sejam, 1 jam. Mana buat satu program yang semua orang bercakap Arab. Kalau kita nak meeting ke apa, cakap Arab. Kena cuba bercakap Arab. Sikit-sikit lama-lama yang akan jadi macam jadi budaya. Bila dah jadi budaya tak ada masalah. Macam Ustaz dan kawan Ustaz. Ada kawan yang cakap Melayu, ada kawan tu Ustaz ittifaq dah dengan dia. Dia katalah daripada Jamiah Madinah Jamiah Islamiyah di Madinah, Universiti Islam Madinah. Dia bila Ustaz telefon dia biasa cakap Arab. Sebab apa? Sebab Ustaz masa duduk di Jordan dulu Ustaz tasala bil kitabah. Dulu kita puh surat, kita akan tulis kat bahasa Arab. Tulis ke dia bahasa Arab, dia pun jawab. Tulis jawab sama dulu pakai surat. Kemudian awak sekarang ni WhatsApp bilang Arabiyah. Kalau kita WhatsApp pun dengan bahasa Arab. Tapi orang tu tak ramai sekarang ni. Kawan-kawan kita tak ramai yang guna bahasa Arab. Yang tu cara nak menghidupkan lagi bahasa Arab. Jadi awak kena cubalah, awak kena kenal belaka semua nak masuk yang untuk kita berhubung bahasa Arab, tulis kat bahasa Arab. Kemudian cakap kat bahasa Arab, maklumat apa dalam daripada universiti yang pelbagai. Kalau boleh daripada universiti yang pelbagai lah. Dalam sebuah universiti pelbagai. Sebab kita kalau kita naik makom, kalau kita naik peringkat master, PhD, kita akan jumpa ramai kawan tapi daripada universiti yang berlainan. Jadi kita kena gunakan masa peluang yang ada sekarang, kita kena kembangkan kawan-kawan kita ni. Okey, boleh jawab panjang lebar pula Ustaz jawab. Ada soalan yang lain? Ada soalan ya? Jika tidak ada soalan yang setakat itulah untuk malam ni, setakat itulah kelas kita yang berkait dengan mata Ajurumiyah. Jadi Ustaz serahlah kepada wakil pelajar yang berkait dengan kelas ni, iaitu Syekh Abdul Rahman. Jadi boleh bagilah berapa yang maklumat setakat kelas kita berjalan dan apakah
perlu lagi pada masa akan datang kelas-kelas yang lain tidak ada masalah lah. Ustaz sedia buat, cuma Ustaz akan kitab tertebal, Ustaz akan ringkas dan sebagainya. Okay, fadhal Syekh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, dalam beberapa minggu kita telah berjaya menghabiskan satu pengajian ilmu Nahu, iaitu asas kepada ilmu Nahu, kitab Matan Al-Ajrumiyah. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Profesor Madya Dr. Abdul Wahid Saleh di atas sudi menerima jemputan kita untuk menjadi pensyarah ataupun perkuliah kepada kita. Alhamdulillah. Jadi untuk masa akan datang insya-Allah lah kami akan bincang balik berkenaan silibus dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada rezeki dan kesempatan kami akan sambung lagi pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, insyaAllah. Jadi akhir kalam, insyaAllah untuk nasihat kepada diri sendiri dan semua sahabat, teruskan istiqamah dalam belajar dan jangan kata malu dan rasa takut untuk belajar. Salah itu perkara biasa dan salah itu memberi pengalaman kepada kita dan ilmu yang baru kepada kita, insya-Allah. Jadi wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang terlibat dan juga kepada ustaz kerana telah menjayakan program kita selama dalam anda lupa beberapa minggu. Jadi alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia wakil daripada Jordan maju ada tak? Wakil minal Urdun. Mafi wakil. Mafi ya. Ada ya ke? Ada seorang. Ada dua orang. Ada dua orang minal Urdun ini. Kul sakin fi ayi makan. Sakin fi Irbi atau fi Mu'tah? Oh, ana sakin fi Mu'tah. Ta fi Mu'tah. Naam Ustaz. Ayo. Assalamualaikum insya-Allah. Jadi setakat itulah untuk malam ni, insya-Allah kita mendapat manfaat daripada kitab Matan Al-Ajrumiyah. Yang insya-Allah semoga kita dapat menghayati kitab dan dapat menghayati gaya bahasa Arab, dan insya-Allah sesuatu itu dapat memberi manfaat pada kita dalam kehidupan berdasarkan kepada poin-poin yang Ustaz telah terangkan sebelum ni. Jadi kita akhiri kelas kita pada malam ini baca kitab dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jilan Ustaz. Apa? Syukran.